خلق الله يلوق نعرق للصنف على خلق. في أحاديث مستفيضة ورد أن أسماء الله الحسنى هم محمد وآل محمد. Hasan Nasrullah sudah terkenal di Lebanon. Anggota Hizbullah lebih kurang 10,000. Anggota tenteranya tak sampai 3,000. Tetapi bila dia buat demonstrasi tunjuk perasaan di Beirut, dihadiri lebih 1,5 juta orang. 1,5 juta lautan manusia di Beirut itu mendengar ucapan Hasan Nasrullah. Saya sendiri berpeluang bertemu beliau 4-5 kali. Memang kita tengok wajah dia saja, kita nampaklah kehebatannya. Saya pernah membawa isteri saya jumpa Hasan Nasrullah. Dia kata, abang, kalau dalam Islam izin peluk, aku nak pergi peluk. Sebab dia tengok tu, dia kata rasa nampak kehebatan, sayang dan hormat kepada orang yang begitu, yang memimpin mengalahkan Yahudi pada tahun 2000 pada bulan Mei. Hadirin sekalian, sampailah saya sebut berkali-kali dan saya tanya orang Lebanon yang pakai bikini, seluar dalam, baju dalam musim panas tepi laut, bagaimana Hasan Nasrullah? Mereka menyebut Hasan Nasrullah qaiduna, pemimpin kami. Yang Kristian pun kata begitu. Artinya dia sudah mendapat tempat sebagai pemimpin ummah. Dia memimpin Hizbullah, tapi yang bukan parti Hizbullah bersama-sama dengan beliau, termasuk orang-orang Kristian. Mereka tidak mengiktiraf apa jua bentuk pemerintahan di atas muka bumi, melainkan pemimpin pemerintah di tempat tersebut, di negara tersebut diperintah oleh pemimpin-pemimpin mereka dengan dasar-dasar akidah mereka. Sebab itu apabila ada dalam kelompok-kelompok tertentu seorang tokoh yang dilihat pro, condong, sangat condong, kola balik juga kepada Syiah, apabila ditanya kepada beliau, baru ni beliau mendapat satu jawatan yang di antara jawatan yang tertinggi dalam kelompok-kelompok ataupun partai tertentu. Balik cari ni baik. Tuan-tuan dan puan sekalian, ditanyakan kepada beliau dalam satu hiwar, perbualan tentang masa depan hala tuju. Ditanyakan kepada beliau, antara soalan yang diutarakan, tuan dikatakan pro ataupun tuan dikatakan sebagai Syiah. Akidah tuan, akidah Syiah. Apa pendapat tuan? Beliau berkata secara jelas, kita tak bercakap soal akidah. Saya tak bercakap soal akidah Syiah. Tapi apa yang dia kata? Tapi saya kagum dengan Ayatullah Khomeini. Dia sebut, kita tak benci Ayatullah, itu syaitan. Kita kagum dengan Ayatullah Khomeini, revolusinya, kepimpinannya, bahkan pemimpin-pemimpin
Iran pada hari ini, pemimpin Hizbullah Hasan Nasrullah, yang mana menghantar anaknya sendiri untuk berjihad, mati anak dia di jalan Allah. Ini yang kita kagumi, bukan soal akidah. Kepimpinan yang seperti ini yang kita inginkan di atas muka bumi ini. Kalau pepatah Arab kata haraba min wadin wa waqa'a fi wadin akhar, dia lari daripada satu wadi, lari-lari jatuh dalam satu wadi yang lain. Pepatah Melayu pula kata lari daripada mulut rimau masuk mulut buaya, ataupun lari mulut buaya. Saya pun tak pasti sama adik-adik. Sebenarnya kalau dilihat akidah Syiah, yang paling jelas sekali antara rukun Islam mereka adalah al-wilayah. Al-wilayah. Mereka tidak akan mengiktiraf mana-mana tempat di atas muka bumi ini selagi mana tidak dipimpin dan tidak dikepalai oleh sistem mereka dan akidah mereka. Jadi itu yang berlaku. Dia tak menampakkan akidah dia tak menampakkan akidah mengkafirkan sahabat Nabi, dia tak menampakkan akidah mengkritik, menghina sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, tapi sebenarnya dia telah menampakkan salah satu prinsip dasar akidah Syiah, iaitu al-wilayah. Jadi ini adalah salah satu ideologi dan ciri-ciri Khawarij yang perlu diperbahaskan. Karena pada hari ini ideologi Syiah, tuan-tuan dan puan sekalian, mula menular masuk dalam masyarakat kita dengan menggunakan nama hak asasi manusia. Mereka bersekongkol dengan golongan-golongan pluralisme, mereka bersekongkol dengan golongan liberal, mereka bersekongkol dengan golongan anti hadis, mereka bersekongkol dengan golongan seksualiti mereka. Akad sama-sama mohon agar diberikan kebebasan dan hak bersuara. Mutlak, bagilah, bukalah, biar semua orang nak cakap, biar semua orang nak beragama sesuka hatinya. Berlaku apa tidak pada hari ini? Berlaku, dan itu adalah realitinya. أتمنى جميعا أن يحدث يا شيخ. ألو. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا أخ عبد الكريم من العراق، تفضل. تحية لك أخي الفاضل، وتحية للشيخ الزغبي محمد. اسمحوا لي، أنا بصراحة يعني منذ زمن أحاول أن أتصل بكم ولا أستطيع، والآن قدر الله عز وجل. يا إخوان، أنا من بغداد، أناديكم من بغداد، لا أصابك يا بغداد بعيني التي قد كنت يوما قرة العين. أنا أناديكم من العراق يا خليلي هبي مصر، عين حزينة تبكي على بغداد لعلي أعينها. يا شيخ محمد، كنت معتقلا عند آلاف من أهل السنة رجالا ونساء، وحملوني أمانة، قالوا لو نفد من أهل الإسلام أن ينصرنا استنجد بروسيا، استنجد بأي إمكان ينصرنا. حملت الدولة سلاح السجود وسلاح السنة ومحمدا ونبيا، حرقت اللحى يا شيخ، وضعت في أسفار الشيوخ، طلب مني أن أحكي أكت على أم عائشة وعلى أم بكر فقصفوا في وجهي، فوضع النجاة على لحيتي، انقذوا أهل السنة ومحمدا ونبيا
فقط ابني اسمه عمر وبنتها عائشة. لقد عرفت طفلا في القرن ووضعوا عليه البصر إن اسمه عمر عمره سنة وقدمه لأبيه. اللهم اشهد، اللهم اغفرنا، المسلمين أما بالمعتصم يضيء أما بالابن سيفنا. معكم الله أخي عبد الكريم، نسأل الله جل قدرته أن ينصركم على أعدائكم وأن يعيد للعراق عزها وكرامتها ولأهل العراق. اصبروا وصابروا، الله معكم، الله معكم، الله معكم، نحن جميعا معكم. كل الذي نملكه على هذا المنبر أن نقول كلمة الحق وأن ندعو عامة المسلمين أن يرفعوا أيديهم للسماء للعظيم للقادر على كل شيء أن ينصركم بإذن الله. نسأل الله ذلك. اصبروا وصابروا وأنتم إلى خير بإذن الله. قلوبنا معكم، حفظك الله يحفظكم. There are attempts to show the sectarian strife in an attempt to weaken the position in Iraq. وحيث أن المصالح الأمريكية والعراقية والإقليمية باتت مترابطة، فإن أي تعاط مع الموضوع العراقي لا يأخذ مكتسبات العملية الديمقراطية في العراق ومصالح العراقيين سيؤدي إلى نتائج عكسية تعود بالضرر على الجانبين العراقي والأمريكي وباقي الأطراف الإقليمية. The U.S. interest, the Iraqi interest, the regional interest, they are all linked. Therefore, it is. على إتاحة هذه الفرصة، شكرا للشعب الأمريكي على تعاطفه مع محنة الشعب العراقي ومساعدته في التخلص من الدكتاتورية وإقامة الديمقراطية في العراق. Thank you very much, Mr. President, for allowing me this opportunity to meet with you. I would like to take this opportunity also to thank the American people and their sympathy toward Iraq. Those who helped Iraq to get rid of a brutal dictatorship and to enjoy freedom and liberty. Ali bin Abi Talib dan juga imam-imam daripada keturunan Ahlul Bait. Itu je orang Syiah. Mereka tak ada agama. Memang tak ada agama pun orang Iran. Saya ingat orang Iran di UKM, ada pelajar perempuan kita yang bergaul dengan orang Iran ni, berkawan dengan orang Iran ni. Satu ketika dia nak hadiahkan makanan yang dibawa khusus daripada Iran. Orang perempuan Melayu ni pergi tanya dia, macam mana ayam ni masak tak? Dah, kami ayam ni yang jenis binatang yang mudah tangkap ni, kami tangkap, patahkan kepala, ya, patahkan tengkuk dia tu, masak. Senang cerita. Tak ada agama pun orang Syiah ni, tapi orang syok sangat ke Iran yang apa benda. Iran pemain di sebalik tabir dalam krisis yang berlaku revolusi di Arab Saudi, di Qatif. Orang-orang Syiah di Qatif, di timur Arab Saudi, secara terbuka saya baca dalam surat khabar, mohon Amerika campur tangan supaya mereka boleh memberontak lebih besar terhadap kerajaan Arab Saudi. Begitu juga di Yaman, di Bahrain,
bergoncang negara Bahrain kerana isu Syiah, kemudian banyak lagi lah di Kuwait pun tenat katanya, ramai orang Iran menang dalam pilihan raya di Kuwait, sebab itulah munasabahlah syarah saya kata abad ini orang Syiah kembali kepada pentas politik, orang Sunni dipinggirkan, dan memang gagasan antara gagasan Israel Raya, peta Israel Raya yang dirancang daripada sungai Nil ke sungai Furat, daripada Mesir ke Iraq, yang naik itu semua suku sakat Zionis belaka. Itulah yang dipanggil membina semula peta, melakar semula peta Timur Tengah yang baru selepas Saddam digulingkan. Iraq itu kunci sahaja untuk kerja-kerja seterusnya. Sebab itu Bashar al-Assad ni dipertahankan oleh Rusia dan Amerika di belakangnya. Mesir ditumbangkan Mursi, ditumbangkan di Syria, Iraq di tangan orang Syiah, Bahrain bergoncang, Yaman bergoncang, Syria bergoncang, orang Syiah berkuasa, main peranan besar, Iran. Dia tally tu. Memang peta Israel Raya tu jelas sekarang. Orang Syiah lah yang menjalankan bagi pihak Yahudi Zionis. Kalau tuan-tuan faham lah. Yang ikut Habib, Habib tu yang 70%. Habib ni keturunan Syiah, tuan-tuan. Habib itu dia nenek moyang mereka dekat Yaman tu namanya Ahmad bin Isa al-Muhajir. Dia ni dalam kitab Syiah dia ada dua riwayat mengenai tentang keghaiban Imam Mahdi. Ahmad bin Isa al-Muhajir ni dia percaya Imam Mahdi tu ghaib. Imam Mahdi Syiah tu ghaib. Mana dia Syiah? Suku sakat dia pergi belajar dekat Mekah dengan Abu Talib al-Maki, pengarang Qutul Qulub. Dia balik duduk di Yaman. Di Yaman dia duduk di kawasan Tarim sahaja. Di Tarim tu dia buat bid'ah, khurafat, sembah kubur dan sebagainya. Dia ekspor ke Nusantara. Kita pun nyanyi. Apa yang dinyanyikan oleh Habib Syekh itu telah dinyanyikan oleh Alwi Al-Haddad, seorang penyanyi Syiah Indonesia. Sebiji Ya Tayyibah, Ya Hanana, semua lagu Alwi Al-Haddad. Dah lama dah dia baca. Yang penyanyi Ummi tu ingat tak? Alwi Al-Haddad. Syiah, tuan-tuan. Kalau kita sebut gitu orang nampak kita sembrono tuduh orang, tapi itu Syiah. Keturunan nenek moyang mereka Syiah. Syiah. Yang gerakan sunnah tak apa ramai boleh bilang dengan jari. Yang tarikat sesat ni ramai, yang manhaj agama tunggal langgang ramai, yang ikut ajaran Tuhan Harum pun ramai, Arkan pun ramai, yang ikut Syiah pun ramai. Jadi Melayu kita ni apa benda sebenarnya? Islam apa sebenarnya?